Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 15 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh 15 isu yang berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia. Tuan Yang Dipertua, memandangkan kebanyakan isu telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebentar tadi, saya tidak bercadang untuk menjawab apa yang telah dibangkitkan. Ya, silakan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin pergi ke hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tajuk saja. Iaitu satu tentang gaji minimum. Tuan Yang Dipertua, seramai 4 orang yang berhormat telah membangkitkan isu gaji minima, iaitu Yang Berhormat Kuala Langat, Yang Berhormat Sungai Siput, Yang Berhormat Tanjung Prai dan Yang Berhormat Pasir Gudang. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, gaji minimum swasta di negara ini telah dilaksanakan mulai 1 hari bulan Januari tahun 2013 bagi majikan yang menggaji 6 orang pekerja dan lebih. Dan mulai 1 hari bulan Julai 2013 bagi majikan atau mikro atau kecil yang menggaji 6 orang pekerja dan kurang. Kadar gaji minimum bagi Semenanjung Malaysia ialah RM900 sebulan dan bagi Sarawak dan Sabah RM800 sebulan, termasuk wilayah persekutuan. Penentuan bagi penetapan kadar gaji minimum di negara ini adalah berasaskan kepada 2 faktor utama, iaitu keperluan asas untuk pekerja dan ahli keluarganya, serta kemampuan majikan untuk membayar gaji. Keseimbangan perbelanjaan dan pendapatan juga telah diambil kira dalam pengiraan berasaskan 3 faktor, iaitu perubahan indeks harga pengguna atau Consumer Price Index, pertumbuhan produktiviti buruh dan kadar pengangguran. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Tanjung Piai dan Yang Berhormat Pasir Gudang telah membangkitkan kesan pelaksanaan gaji minimum terhadap majikan dan meminta manfaat atau benefits yang diberi kepada pekerja asing diambil kira. Kerajaan baru-baru ini telah membuat keputusan. Ya, rantau panjang. I haven't finished this. Yang Bapak Menteri nak habiskan dulu. Kerajaan baru-baru ini telah membuat keputusan supaya penangguhan pelaksanaan gaji minimum sehingga 31 Disember 2013 ke atas pekerja asing yang digajikan oleh majikan PKS. Keputusan penangguhan ini adalah bagi memberi ruang kepada majikan PKS untuk meneliti semula model perniagaan dan struktur upah pekerja-pekerja asing supaya mulai 1 Januari 2014 mereka dapat melaksanakan gaji minimum sepenuhnya. Melalui maklum balas yang diterima kepada PKS, mereka tidak menghadapi masalah untuk membayar gaji minimum untuk pekerja tempatan. Bagi menangani peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan gaji minimum, majikan-majikan PKS boleh mengecilkan bilangan pekerja asing asalkan tidak menjejaskan pekerja tempatan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan macam mana penentuan kadar gaji minimum, di mana di Semenanjung ditetapkan RM900 sebulan, manakala di Sabah dan Sarawak ditetapkan RM800 sebulan. Sedangkan kos hidup dan harga barang di Sabah dan Sarawak lebih mahal. Dan banyak aduan kita terima daripada rakyat Sabah dan Sarawak yang tak puas hati kenapa gaji minimum untuk Sabah dan Sarawak lebih rendah berbanding dengan Semenanjung. Minta penjelasan. Ya. Tak apa, Yang Berhormat Gerik. Jawapannya dia begini. Sebenarnya dalam menentukan gaji minimum ini, kerajaan kita mempunyai agensi apa yang dipanggil sebagai Majlis Perundingan Gaji Negara, National Wage Council.
Dan dalam perkara ini beberapa mesyuarat telah diadakan oleh mereka dalam mana gaji minima, gaji yang telah diterima oleh para pekerja Sarawak setakat ini adalah lebih kurang RM500 dan untuk Sabah adalah lebih kurang RM700. Maka pihak Majlis Perundingan Gaji Negara telah Mencela Menteri. Ya. Boleh. Penampang. Saya belum menjawab lagi. Ya. Okey, you mencelah tu. Sila penampang. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Yang berhormat Menteri, gaji minima di Sabah adalah 800 dan juga di Sarawak kalau saya tak salah. Kenapakah kerajaan tidak meningkatkan gaji minima ini dan membuat dia selaras dengan Semenanjung Malaysia? Ya, sama dengan letak panjang isu dia. Okey. Jadi pembetulan sedikit. Seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, kita mempunyai apa yang dipanggil sebagai National Wage Council atau Majlis Perundingan Gaji Negara. Gaji minima tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi bagi Sabah dan Sarawak. Tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi bagi Sabah dan Sarawak, memandangkan pedengah di negeri-negeri berkenaan adalah rendah, iaitu tertera di sini RM577 bagi Sabah dan RM738 bagi negeri Sarawak. Seterusnya, sekiranya gaji minimum ditetapkan terlalu tinggi di Sabah dan Sarawak, kemungkinan majikan-majikan berkenaan akan menghadapi kesukaran untuk beroperasi dan berkemungkinan terpaksa mengurangkan jumlah para pekerja. Jika keadaan ini berlaku, ia akan merugikan para pekerja kerana mereka bakal kehilangan pekerjaan. Saya ulang, bakal kehilangan pekerjaan dan ini akan menimbulkan masalah pengangguran. Justru penempatan gaji minimum RM800 bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk permulaan ini adalah berasaskan faktor dan statistik supaya ia tidak menjejaskan struktur guna tenaga dan ekonomi. Walau bagaimanapun, untuk jangka panjang kerajaan berharap supaya kadar gaji minima dapat diselaraskan kepada satu kadar yang sama untuk seluruh negara. Saya harap itu menjawab soalan. Batu bangun. Sebelum kita Sila, saya ingin dapat penjelasan juga dari Menteri yang dikatakan adakah benar pekerja-pekerja asing kini dikecualikan daripada gaji minimum. Saya juga ingin tahu menurut maklumat saya banyak majikan-majikan di Sabah Sarawak telah dapat pengecualian daripada kementerian. Saya ingin tahu apakah basis pengecualian ini. Bagaimana sesuatu syarikat itu dapat pengecualian atas syarat-syarat tertentu dan bagaimana kita dapat pastikan selepas mereka tidak menggunakan pengecualian ini untuk menyalahguna menindas hak pekerja. Ya. Soalan yang berkaitan yang Bapak Menteri. Soalan yang berkaitan boleh saya bagi? Ya, sila. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih pada Bapak Menteri. Soalan saya adalah susulan daripada penjelasan tadi tentang kenapa gaji minima ditetapkan 800 bagi Sabah. Yang Berhormat Menteri kata tadi itulah tapi saya tidak dengar alasan-alasan terperinci. Saya nak tanya dan minta penjelasan apakah kajian yang dibuat sebagai grounds atau alasan, what is the basis dengan izin untuk menetapkan jumlah ini. Sebab fahaman saya adalah ada kajian World Bank yang menunjukkan bahawa kita boleh negara ini, keadaan ekonomi negara ini boleh menerima tahap gaji minima yang lebih tinggi dan impak yang negatif hanya akan timbul kalau gaji minima melebihi tahap macam 1,300. Jadi saya ingin tahu
apakah asas, apakah kajian yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk keputusan yang dikatakan tadi, Sabah tidak boleh terima lebih daripada 800, kalau lebih daripada 800 ada impak negatif. Saya ingin tahu apakah asas dia. Terima kasih. Ya. Terima kasih kedua-dua yang berhormat. Satu yang berhormat dari Batu, iaitu apa yang telah disebutkan oleh beliau tidak tepat. Jadi saya tidak tahu dari mana beliau telah mendapat angka itu. Saya bukan kata itu Okey, betul. kalau minta penjelasan, jadi saya akan menjelaskan sekarang. Jadi di bawah Convention International Labour Organization ILO nombor 100, which says equal remuneration yang telah diratifikasikan oleh Malaysia pada tahun 1977 adalah terpakai. We cannot run away from that. Jadi mengenai soalan yang telah dibangkitkan oleh saudara saya yang seorang lagi, dan yang telah menyatakan, I don't need. Yang telah menyatakan, what was your question again, please? Basis for The basis for study, okay. the 800. Now, kebetulan sebenarnya minggu lepas saya sendiri telah menghadiri talimat yang telah diadakan, yang telah diberikan oleh 4 pegawai dari World Bank, dan asas-asas atau basis yang telah diberikan oleh 4 pegawai dari World Bank itu adalah garis panduan yang telah kita gunakan bagi menetapkan gaji minimum untuk negara kita, iaitu 800 untuk negeri Sabah dan 900 untuk negeri Sabah, Semenanjung buat sementara. Datuk Yang Ketua, izinkan terus Soalan izinkan pengecualian. Ya. Pengecualian syarat untuk mengecualikan dari pengecualian ini hanya sehingga 31 hari bulan Disember tahun 2013. Selepas itu tidak ada pengecualian lagi. Ini susah sekali disebut. Ya. Okey, jadi saya harap itu jelas. Lepas itu, Datuk Yang Ketua, seperti mana yang saya telah sebutkan, kebanyakan isu-isu telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga. Jadi, ya saya akan seterusnya pergi ke isu yang telah dibangkitkan oleh Kuala Langat, dan dalam perkara ini saya amat berterima kasih kepada Kuala Langat kerana beliaulah yang paling banyak menyentuh tentang Kementerian Sumber Manusia. Jadi tentang Trans-Pacific Agreement atau TPPA, dan kesannya kepada beliau telah menanya, telah membangkitkan isu the Trans-Pacific Agreement TPPA dan kesannya kepada golongan pekerja. Dalam perkara ini, Tuan Yang Dipertua, bagi makluman Dewan Yang Mulia ini, rundingan perjanjian perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership TPP yang meliputi 11 buah negara termasuk Malaysia masih sedang dirundingkan. Setakat ini 19 pusingan telah diadakan dalam pelbagai kumpulan termasuk buruh, dan dalam perkara ini bab 7 bab yang menyentuh tentang buruh adalah bab yang ada kena-mengena dengan kita. Dan tujuan bab buruh diliputi di bawah perjanjian ini adalah bagi memastikan, saya ulang, bagi memastikan standard perburuhan dan hak-hak pekerja tidak terjejas dan sentiasa terpelihara semasa aktiviti-aktiviti perdagangan dan perlaburan dijalankan antara negara-negara anggota TPP. Pihak kerajaan, terutamanya kementerian saya, Kementerian Sumber Manusia, sentiasa mengambil kira dan menitik beratkan kepentingan para pekerja dan majikan di negara ini ketika menyertai rundingan ini. Kesemua Kementerian Sumber Manusia sentiasa berbincang dengan agensi-agensi kerajaan lain seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Jabatan Peguam Negara sebelum menyertai setiap pusingan bagi memastikan setiap persetujuan yang dicapai tidak akan menjejaskan kepentingan atau membawa kesan negatif atau penindasan kepada para pekerja
Malaysia. Ya, Kota Tinggi belakang bangun. Okey. Pendek saja. Terima kasih. Ya. Kehadiran pelaburan yang besar menawarkan begitu banyak pekerjaan, 100,000 contoh di Pengerang. Saya nak tanya Menteri, adakah permintaan ini dapat kita kemaskini dengan penawaran yang sesuai, dan apakah ada indeks sama ada penawaran ini dapat kita gerakkan dengan mekanisme atau framework yang atau perkara kerja yang boleh membantu menyediakan tenaga kerja khususnya di bidang vocational di kawasan-kawasan pembangunan yang pesat ini, khususnya di kawasan Johor Selatan. Jadi saya di Kota Tinggi memang termasuk Tenggara dan Keluang, ramai golongan muda ni nak ambil bahagian dalam kegiatan pelaburan yang besar khusus macam di Pengerang, di Johor Selatan. Apakah mekanisme yang boleh dibuat, dan saya ingin cadangkan di Kota Tinggi kalau ditubuhkan pusat-pusat vocational ataupun institut latihan perindustrian. Terima kasih. Ya. Batu sekali lagi. Ya. Perundingan dengan perjanjian ini. Saya faham kerajaan sudah tentu banyak berunding dan juga berkonsultasi dengan industri-industri tempatan supaya perjanjian ini membela nasib mereka dan tidak menghadapi perosokan hak. Pada masa yang sama saya ingin tahu setakat mana MTUC dapat akses untuk memberi pendapat mereka dalam perundingan, dan khususnya juga dalam sektor banking, di mana ini akan membawa satu dampak yang besar kalau perjanjian ini disetujui. Adakah kesatuan-kesatuan dari sektor bank ini juga dapat menyertai konsultasi ini? Ya, Terima Menteri. Datuk Yang Tua, sebenarnya kedua-dua soalan itu tidak dibangkit oleh ahli yang berhormat dalam perbahasan titah diraja. Dan oleh yang demikian, saya tidak berhajat untuk menjawab apa yang telah dibangkit di Dewan Yang Mulia ini. Ya. Walaupun kalau dikehendaki saya boleh menjawab dengan Secara bertulis. Ya, bertulis. Betul. Tuan mengisi, Tuan Yang Dipertua, boleh sikit soalan mengenai Kota Raja TPPA? bangun. Mengenai TPPA, penjelasan. Yang Berhormat Menteri. Ya. Yang Berhormat Menteri. Okay, terima kasih. Saya cuma ingin penjelasan apabila kita memasuki TPPA ini, adakah kita mempunyai sekiranya setelah dilaksanakan dan kemudian kita dapati ada tempat-tempat yang merugikan negara dan rakyat, adakah jalan untuk kita keluar daripada perjanjian ini, ataupun adakah ada review ataupun akan di review dalam jangka masa tertentu? Kerana ketakutan, kerisauan kita apabila negara sudah komit dengan perjanjian ini dan kemudian kita tidak boleh berpatah balik. Soalan itu baik bagi saya, tetapi perkataan the ratification is a very important word. Jadi saya belum pasti sama ada kerajaan telah hanya menandatangani ataupun sudah pun meratifikasikan tentang penglibatan kita dengan TPP ini. Walaupun saya tidak berani bercakap di sini sama ada kita telah Elok Yang Berhormat Miti yang menjawabnya. Yang meratifikasikan. Tetapi apa yang telah seperti mana yang saya telah sebut tadi, kita di bawah ini kita hanya apa yang menyentuh Kementerian Sumber Manusia adalah hanya satu bab. Oleh yang demikian saya hanya menyentuh satu bab saja. Oleh yang demikian saya percaya jabatan atau kementerian lain yang ialah lebih berhak untuk menjawab soalan ini. Habis Yang Berhormat Menteri. Okay. Saya nak tanya lagi. Dia terlalu banyak, masih banyak lagi. Nak jawab. Jadi oleh yang demikian ini saya ingat adalah kali kedua Tuan Yang Dipertua
Sebenarnya saya masih banyak lagi. Sebenarnya saya ada masih 20 muka surat lagi. Ya, jawapan Maka betul saya ya, Yang bercadang Menteri. untuk menjawab dengan secara bertulis. Ya, terima Seperti kasih. janganlah. Okay, thank you.